Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat dan manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjadikan Adam alaihi salam, dia menyatakannya kepada malaikat-malaikatnya. Lalu mereka bertanyakannya tentang hikmat kejadian manusia itu. Kerana mereka bimbang dengan kejahatan, durhaka, menumpah darah dan kekufuran yang akan dilakukan oleh manusia. Lalu Allah menyatakan kepada mereka akan hikmat yang besar di sebalik kejadian manusia itu, di mana malaikat-malaikat tidak mengetahuinya. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu mengetahuinya. Ayat ini menceritakan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia, diumumkan kepada para malaikat, makhluk yang sangat taat kepadanya, bahawa dia, yakni Allah, hendak menjadikan satu makhluk yang dinamakan manusia duduk di atas muka bumi, menjalankan tugas dan kewajipan yang dinamakan khilafah. Khilafah ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Mawardi di dalam Ahkam As-Sultaniyah. Al-Mawardi ialah seorang alim, pernah menjadi hakim negara kerajaan Abbasiyah di Iraq. Di antaranya ialah Abu Ya'la Al-Farra dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dia bermazhab Hanbali. Di antaranya juga ialah Ibnu Khaldun, dia bermazhab Maliki, di dalam kitab Al-Muqaddimah. Mereka menafsirkan khilafah dengan iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Ataupun Ibnu Khaldun menyebut niyabatun 'anil nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih, dengan makna menggalang ganti nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara ad-din, yakni agama Islam, dan mentadbir bumi dengannya, dengan agama Islam, dengan makna makhluk manusia akan ditugaskan untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama itu.
mentadbir urusan dunia dengan agama Islam. Tadbir politik, tadbir ekonomi, tadbir segala makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi dengan agama Islam. Itu makna khilafah, bersama dengan tugas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu beribadat kepada aku, menyembah aku. Dan tugas melaksanakan syariat Allah, mengikut hukumnya yang menjadi suatu amanah. Firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang, supaya mereka bersedia untuk menerima dan menunaikannya. Tiba-tiba kedua makhluk, langit dan bumi, gerun dan takut, dan mereka tidak bersedia untuk memikulnya. Namun manusia bersedia untuk mengambil dan memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Para ulama tafsir mengatakan, Allah memberitahu kepada langit dan bumi bahawa amanah melaksanakan syariat Allah itu, sekiranya dilaksanakan dengan baik, masuk syurga. Sekiranya tidak dilaksanakan, derhaka, melawan, dibakar dalam neraka. Menyebabkan langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang takut. Tetapi manusia bersedia untuk memikul kewajipan amanah itu. Ini berlaku di alam ruh, alam arwah. Bukan arwah selepas mati, alam arwah sebelum dijadikan Nabi Adam alaihi salam, dijadikan zuriat Nabi Adam alaihi salam. Apabila Allah bertanyakan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, adakah tidak aku ni Tuhan kamu, Tuhan yang menjadi dan mengurus kehidupan kamu? Semua mereka menjawab, ya, kami mengaku engkaulah Tuhan kami. Bersama dengan makhluk-makhluk yang lain, malaikat dan lain-lain lagi, mengaku Allah yang menjadi dan mengurus kehidupan mereka. Tetapi ada satu makhluk yang nak jadi-jadikan di atas muka bumi untuk makmurkan tanah, memakmurkan galian-galiannya, memakmurkan segala tanamannya, segala hayawannya, mentarbih dan mengurus satu makhluk yang mempunyai sifat yang menasabah dengannya. Apabila malaikat diumumkan Allah nak jadikan makhluk manusia, malaikat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bimbang makhluk yang dicipta ini akan melawan Allah, durhaka kepada Allah, sebagaimana makhluk jin yang dijadikan sebelum daripadanya. Lalu malaikat bertanyakan Allah dengan pertanyaan untuk meminta penjelasan. Para ulama menyatakan istifham istifsari. Di mana soalan dalam bahasa Arab ada istifham inkari, persoalan untuk melawan. Ada istifham istifsari, persoalan untuk minta penjelasan. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, tidakkah kami, wahai Tuhan, adakah kau nak jadikan makhluk yang ada di bumi itu akan melakukan kejahatan, akan berperang, berlawan, menumpahkan darah, padahal kami sentiasa memuji kamu, kami tidak lawan, tak derhaka kepadamu, wahai Tuhan. Kami belum berlomba nak tunaikan kewajipan, mengapa tak suruh kami?
Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Di sana ada perkara yang aku tahu, kamu tidak tahu. Allah menyebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Ta'ala mengajar Adam. Setelah Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah mengajar Adam dengan ilmu yang berkait dengan kejadian bumi. Beberapa perkara yang ada kaitan dengan kejadian bumi. Lalu Allah bertanyakan malaikat tentang perkara-perkara kejadian bumi. Malaikat tak boleh jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata mereka malaikat, wahai Tuhan kami maha suci engkau. Kami tak tahu malaikat apa yang engkau ajar kepada kami, wahai Tuhan. Kami tak tahu. Kami jahil dalam perkara yang berkait dengan bumi. Adam tahu. Maka Adam ditugaskan di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini sudah ada bala tentera iblis, makhluk yang dilaknat oleh Allah, yang melawan lebih dulu daripadanya. Walaupun ketuanya iblis ditawan oleh malaikat, dibawa ke langit, melihat alam syurga, melihat alam neraka, beribadat, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, hampir dengan Tuhan. Namun di atas muka bumi ada bala tenteranya yang sedang menunggu. Allah Ta'ala mengetahui iblis tidak berubah perangai, tak berubah sifat, melawan Allah Ta'ala. Dia akan dihalau. Allah Ta'ala sudah tahu dalam ilmu Allah. Dia akan mengumpulkan bala tenteranya, bala tentera yang terdiri daripada jin yang sudah sedia ada, dan di kalangan manusia. Manusia juga akan jadi bala tentera iblis, ikut iblis ini. Ada kalangan manusia. Tuhan sebut dalam Quran, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menjalankan kerja, mengelirukan hati manusia, mewaswaskan hati manusia, syak terhadap Allah, syak terhadap ajaran dia, terhadap hukum dia. Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia, merupakan ayat yang paling akhir dalam surah yang paling akhir daripada Al-Quranul Karim. Sekiranya kita buka Quran, surah yang paling akhir lagi ya surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang paling akhir, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menjalankan kerja mengelirukan hati manusia di kalangan jin dan di kalangan manusia yang ikut iblis, jadi bala tenteranya. Maka akan berlaku perlawanan. Akan berlaku perlawanan, pertentangan di antara puak yang ikut ajaran Allah dengan puak yang ikut iblis, yang menentang ajaran Allah. Ini akan berlaku. Maka yang boleh menjalankan kerja ini ialah manusia. Malaikat tidak boleh menjalankan kerja ini. Maka manusialah yang ditugaskan oleh Allah di atas muka bumi. Mana-mana manusia yang dijadikan oleh Allah dengan hidayahnya mendapat kelebihan. Mana-mana manusia yang menolak petunjuk Allah Ta'ala mendapat celaka. Dan ada yang lebih hina daripada binatang. Di antara sebab mengapa manusia adalah makhluk yang paling layak di atas muka bumi, ialah kerana makhluk yang ada di atas muka bumi ini bukan makhluk alam rohani yang tidak ada jasad. Bukan layak untuk mentadbirnya makhluk yang tidak ada akal. Malaikat alam rohani, makhluk yang ghaib, yang tidak ada jasad, macam manusia, hanya boleh bertasyakul, boleh merupa saja. Hakikatnya bukan makhluk jasad, hanya alam rohani saja. Binatang pula makhluk yang ada jasad tapi tidak ada akal. Jin pula makhluk yang ada yang tak ada jasad. Akalnya ada, nafsunya ada, jasadnya tidak ada. Maka Tuhan jadikan makhluk manusia yang ada semuanya. Ada roh, ada jasad,
ada akal, ada perkara-perkara ini, maka manusialah yang layak memakmurkan bumi dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita melihat manusia boleh mentadbir bumi dengan akal yang ada padanya, dengan ilmu yang diberi oleh Allah, dengan kekuatan roh, sehingga manusia boleh mentadbir makhluk yang lebih besar daripadanya, boleh mentadbir bangunan yang besar. Seorang manusia boleh jadi kapten kapal yang besar. Seorang manusia boleh menjinakkan gajah yang liar, boleh menguasai binatang yang tidak ada akal. Ini keistimewaan yang ada pada manusia, yang tidak ada pada makhluk yang lain. Manusia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk membantu mengatasi kelemahannya dengan syariat Allah, dengan peraturan Allah yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Seterusnya Allah memerintah para malaikat sujud kepada Adam setelah disempurnakan kejadiannya dan ditiupkan rohnya. Setelah Allah jadikan Adam daripada tanah dengan bentuk tubuh manusia, dimasukkan roh, dimasukkan nyawa, Adam bangun menjadi makhluk yang hidup. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam alaihi salam. Sujud ni pada asalnya adalah syiar ibadat. Kita tidak boleh beribadat malaikat kepada Allah, tidak boleh sujud malaikat kepada Allah. Tetapi dalam perkara ini Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam dengan perintah daripada Allah untuk memberi penghormatan kepada makhluk yang dijadikan oleh Allah, untuk melahirkan ketundukan kepada Allah, bukan beribadat kepada Adam, tidak. Sujud di hadapan Adam, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan firman Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang banyak, mengisahkan malaikat disuruh sujud. Di antaranya, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Surah Sad ayat 71 hingga 72. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan ku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka kamu dahlah tersungkur sujud, tersungkur dengan sujud kepadanya. Semua malaikat menyahut seruan Allah dengan penuh ketaatan. Malaikat iblis, malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah, sujud kepada Adam alaihissalam. Adapun iblis, pemimpin jin yang ada hawa nafsu di dalam dirinya, menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Mensombong dan angkuh ini menjadikan iblis tidak layak mendapat petunjuk daripada Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Surah Sad ayat 73 hingga 74. Lalu seluruh malaikat itu sujud semuanya. Malaikat iblis, dia sombong dan adalah dia masuk di kalangan orang-orang yang kafir. Iblis tidak sujud. Mengapa tak sujud? Kerana ada sifat sombong. Apa mana sombong? Dia berasa dia besar pada orang lain. Itu sombong. Sombong ni berasa cerdik pada orang, besar pada orang, bijak pada orang, lebih pada orang. Dia sendiri buah pakak dia. Bukan orang buah pakak dia, dia letak pakak dia sendiri. Lebih pada orang. Ini sifat yang ada dalam diri iblis. Bila ada sifat ni, maka Allah Ta'ala murka. Tidak layak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Di sinilah Islam mengharamkan sifat takabur. Di mana haramnya sifat takabur ni
termasuk dalam ilmu tasawuf. Dengan sebab itulah kita diwajibkan mengaji 3 ilmu dalam Islam. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu akidah membicarakan kepercayaan hati. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya kepada perkara-perkara yang gaib, malaikat, jin, iblis, syaitan yang gaib, dosa dan pahala yang gaib yang kita tak nampak. Percaya pada hari akhirat, percaya pada qada takdir di bawah kuasa Allah Ta'ala seluruh alam ini. Ini termasuk dalam perkara iman, perkara kepercayaan di dalam hati dengan ikhlas, tidak ada syak, tak ada ragu, dengan yakin percaya. Ini perbincangan ilmu akidah. Yang kedua, ilmu akidah ni wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan kena tahu. Perkara iman, perkara yang membatalkan iman. Apa yang membatalkan iman, menyebabkan iman rosak, kena tahu. Fardu ain. Yang kedua, ilmu fiqh. Perkara yang wajib, yang haram, yang sunat, makruh dan harus. Perkara yang zahir yang diamalkan, wajib. Dalam perkara ibadat, perkara halal dan haram, perkara pakaian, wajib menutup aurat. Haram bukan aurat, itu fardu ain. Menutup aurat dia bukan adat. Ini adalah hukum Allah, hukum halal dan haram. Kalau ikut boleh pahala masuk syurga, kalau lawan berdosa tak bertaubat masuk neraka. Macam makan minum juga. Kita dalam bab babi rasa nak jeluak, dalam bab tutup aurat suka sangat. Padahal dua-duanya adalah haram. Kena faham, diharamkan oleh Allah dalam perkara yang zahir. Ini bab fiqh dinamakan Islam. Yang ketiga ialah perkara tasawuf, ikhlas, syukur, sabar. Ini perbahasan dalam ilmu tasawuf yang wajib. Di antaranya haram takabur, haram riak, haram ujuk kagum berdiri sendiri, sum'ah nak masyhurkan diri pada orang. Ini diharamkan oleh syarak, termasuk dalam fardu ain. Wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan kena tahu perkara ni. Kebanyakan kita ni belajar tak habis. Belajar rukun Islam, tak belajar perkara yang membatalkan Islam. Belajar rukun iman, tak belajar perkara yang membatalkan iman. Belajar sekadar tak boleh pelawak, sekadar tu saja. Bab ikhlas kita tak belajar. Bab syukur kita tak belajar. Bab takabur kita tak belajar. Menyebabkan orang Islam jadi kelaru. Selalu jadi ikut iblis kerana kekurangan dalam ilmu-ilmu ini. Ini fardu ain atas tiap-tiap seorang. Sama ada dia raja, dia pemimpin negara, dia ahli ekonomi, dia ahli politik, dia engineer, dia doktor, dia ahli pertanian, kena tahu. Kena tahu perkara ni. Adapun bab-bab khusus, ini fardu kifayah. Fardu kifayah ni ada orang tahu bab ni, orang tahu bab ni, tahu bab ni. Ini fardu kifayah. Dalam perkara agama, mendalami dalam bab-bab agama, ini fardu kifayah. Mendalami dalam bab-bab kehidupan manusia, ini fardu kifayah. Fardu ain ialah perkara yang wajib dalam perkara yang berkait dengan akidah, syariat dan akhlak. Takabur ni ialah perkara yang haram yang ada pada iblis, menyebabkan iblis tidak layak mendapat hidayah daripada Allah. Mengapa? Kita tengok ada orang tu alim, pandai, tapi jahat. Mengapa dia alim, hafal Quran, tapi lawan Islam? Ada yang hafal Quran, lawan Islam. Kenapa jadi begitu? Ini iblis ni. Iblis ni bukan kau dah hafal Quran boleh cakap dengan Tuhan. Quran mengesahkan iblis ni bercakap dengan Allah Ta'ala. Tengok syurga, tengok neraka. Boleh berdialog dengan Tuhan. Boleh bergaul dengan malaikat. Kita tak nampak malaikat. Iblis ni boleh bergaul dengan malaikat. Siapa begitu sekali tinggi martabat, iblis tak layak mendapat hidayah. Sebabnya kerana ada sifat sombong, berasa diri dia lebih pada orang. Begitulah orang alim, orang bijak, orang cerdik.
Bila dia berasa dia lebih pada orang lain bodoh belaka, orang ni tak dapat hidayah. Jaga-jaga, jangan main-main. Orang cerdik terjerumus ke dalam kemusnahan dan kehancuran dengan cerdiknya. Kadang-kadang orang bodoh, ikhlas, dapat hidayah. Bukan kita nak bodoh tu, tidak. Tak mahu bodoh. Tetapi sifat yang ada dalam diri untuk melayakkan diri mendapat hidayah sangat penting. Sehingga tiap-tiap kali sembahyang ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, diulang-ulang tiap-tiap rakaat sembahyang. Menunjukkan betapa pentingnya hidayah ni. Jangan jadi macam iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, masuk neraka, tak dapat hidayah walaupun ilmunya sangat banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.